Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton channel Luffy Osman. Terima kasih sangat kerana sudi kembali ke channel ini dan terima kasih kerana terus memberikan sokongan kepada channel Luffy Osman. Dan sokongan anda amatlah saya hargai dan membuatkan saya bersemangat untuk mengkongsikan dan mengeluarkan lebih banyak video tentang pengalaman travel saya. Okey, hari ni aku pakai topi Turki yang Jesse kena baca. Of course lah aku akan cerita pasal Turki. Tapi hari ni aku nak share tentang beberapa tempat yang korang wajib pergi kalau korang ada dekat Istanbul, Turki. Okey, sebelum aku nak mulakan video ini, tempat yang aku share ni merupakan pendapat peribadi aku dan berdasarkan pengalaman 3 kali aku, Alhamdulillah 3 kali berada di Istanbul. So, apa tunggu lagi? Jom kita saksikan. Istanbul merupakan sebuah bandar yang terkenal di Turki dan ramai orang tak tahu yang sebenarnya Istanbul bukanlah ibu negara Turki. Ibu negara Turki adalah di Ankara dan Istanbul adalah tempat popular pelancongan di Turki. Okey, tempat pertama yang kalau korang kena pergi kalau korang sampai ke Istanbul ialah Hagia Sophia. Okey, Hagia Sophia ni memang famous. Okey, seperti mana kita tahu sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel dan Konstantinopel itu akan bertukar menjadi Istanbul. Hagia Sophia ini merupakan sebuah gereja suci kerajaan Byzantium. Itu kerajaan yang mengamalkan kepercayaan Kristian Ortodoks lah. Okey, kalau orang Islam terkenal dengan Masjidil Haram, Kristian Ortodoks terkenal dengan Hagia Sophia. Dan semasa pembukaan kota Konstantinopel pada tahun 1453, ramai warga negara Konstantinopel berlindung dekat Hagia Sophia tu, dan masa Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke Hagia Sophia tu, dia menyatakan yang sekarang ni kota Konstantinopel telah pun jatuh ke tangan tentera Uthmaniyah dan kamu boleh pulang ke rumah masing dan aku tak akan membunuh kamu. Itulah ayat dia lebih kurang. Dan Hagia Sophia ni sangatlah unik, masih lagi mengekalkan ciri-ciri sebuah gereja dengan lukisan mural Kristian Ortodoks lah. Tapi baru-baru ini pada tahun lepas telah bertukar menjadi Masjid Hagia Sophia, dan kalau korang pergi pada waktu sekarang memang bertukar lah 100%. Dah tak ada tiket nak masuk ke dalam dan kapet dibentangkan dalam Masjid Hagia Sophia lah. Korang boleh semayang dah sebagai masjid. Memang sangat-sangat unik dan korang kena pergi ke Hagia Sophia. Dua yang aku rasa paling berbaloi kalau korang pergi kat Istanbul ialah Istana Topkapi lah, ataupun orang panggil Topkapi. Okey, Istana Topkapi ni unik ni kerana ialah istana yang digunakan semasa zaman Kesultanan Turki Uthmaniyah lah. Dan istana ni betul-betul terletak di tepi Selat Bosphorus. Okey, Istana Topkapi ni sangatlah besar dan dia menyimpan pelbagai khazanah Islam seperti pedang Rasulullah SAW, musuh anak panah dan juga baju Sayyidina Ali. Dan bagi aku, barang-barang yang disimpan dalam Istana Topkapi ni memang barang-barang original dan bukannya barang replika. Kerana untuk pengetahuan semua, seperti mana kita tahu, barang kepunyaan Rasulullah SAW ni diwarisi daripada zaman khalifah ke satu khalifah yang lain. So bagi siapa yang cakap barang itu semua replika, so aku rasa tu tak betul lah tu. Sebab khalifah yang terakhir dalam sistem keislaman kita adalah Khalifah Turki Uthmaniyah. So memang barang-barang dalam Istana Topkapi tu original. Pada siapa yang nak pergi ke Istana Topkapi tu, kalau korang boleh turun ke stesen Golhane dengan menggunakan tram. Okey, dia terletak betul-betul dekat berkatakan area Masjid Hagia Sophia lah. Terdapat bayaran tiket yang dikenakan, dan kalau korang sesiapa yang suka dengan sejarah Islam, memang korang boleh pergilah. Dan aku baik Istana Topkapi tu memang sangatlah best. Tempat ketiga yang korang kena pergi kalau kat Istanbul ialah Masjid Sulaimaniye. Okey, Masjid Sulaimaniye ni merupakan masjid yang terkenal dekat Istanbul, dan masjid ni dibina oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Sulaiman ni merupakan sultan yang termasyhur sepanjang empayar kerajaan Turki Uthmaniyah tu. Okey, dalam Masjid Sultan Sulaimaniye ni dia ada makam Sultan Sulaiman tu dengan keluarganya. So memang sangat-sangat cantik. Dan dekat Masjid Sultan Sulaiman tu, kat luar dia tu betul-betul menghadap dekat tanduk emas lah. Memang view dia sangat cantik. Dan korang kalau nak gambar yang Instagramable, korang boleh singgah dekat Masjid Sultan Sulaiman. Selain korang boleh semayang hajat lah ataupun semayang sunat lah dekat situ kan. So korang boleh
singgah ke Masjid Sulaimani yang dekat Istanbul. Kalau korang minat tulip, korang kena pergi ke Emirgan Park. Okey, Emirgan Park ni merupakan taman awam yang terletak berjauhan sikit dengan kota Istanbul dan dia mengambil masa dalam sejam lebih perjalanan dengan menggunakan bas. Okey, kalau korang sampai ke Emirgan Park ni, korang boleh tengok banyak gila bunga tulip yang bermacam-macam warna dan juga ada air pancu kat situ. So kalau korang memang suka nak ataupun nak berenang dengan bunga-bunga tulip tu, korang disarankan ke Emirgan Park. Memang free of charge, tak ada bayaran yang dikenakan. Dan kalau korang berhenti dekat bus stop Emirgan Park tu, dekat depan tu kau boleh nampak jambatan Sultan Fatih. Sultan Fatih tu merupakan jambatan yang menghubungkan Istanbul sebelah Eropah dan juga sebelah Asia. Memang sangat-sangat worth kalau korang pergi ke Emirgan Park. Tapi korang kena tengok musim tu. Kalau korang pergi musim sejuk, memang tak adalah bunga tulip kan. Korang kena pergi pada musim bunga kalau kau nak nampak bunga tulip tu berkembang dengan mekarnya. Tempat kelima yang aku rasa worth untuk korang bila dah sampai Istanbul tu, korang kena pergi ke Galata Tower. Okay, Galata Tower tu merupakan satu menara yang betul-betul terletak dekat sebelah bahagian Beyoğlu, kawasan Istanbul, dan berdekatan dengan Medan Taksim. Okay, Galata dengan Medan Taksim. Kenapa Galata Tower ni special dekat Istanbul? Sebab Galata Tower ni bukan menara yang tertua lah. Dia antara menara yang masih lagi maintain di bandar Istanbul ni, dan menara itu dibina oleh kerajaan Byzantine. Okey, juga ada satu sejarah di mana seorang lelaki Muslim Turki yang berjaya menerbangkan diri dia daripada Istanbul belah Eropah ke Istanbul belah Asia. So, sebab itulah Menara Galata ni sangat special. Dan dekat Menara Galata ni korang boleh naik dan juga korang boleh nampak pemandangan 360 darjah lah keliling Istanbul dengan menaiki Menara Galata. Okey, kalau korang sampai ke Istanbul, jangan lupa korang kena panjat Menara Galata untuk mengambil gambar Istanbul daripada atas. Tempat seterusnya yang wajib korang pergi kalau korang kat Istanbul ialah Üsküdar. Okey, Üsküdar ni merupakan salah satu tempat yang terletak di Istanbul belah Asia. Dan apa special tentang Üsküdar ni? Kat Üsküdar ni, kalau korang memandangkan di Üsküdar, kau boleh nampak Istanbul belah Eropah lah. Dan ini merupakan tempat yang paling terkenal kalau nak tengok sunset, dan boleh nampak Hagia Sophia, boleh nampak Masjid Biru, Galata Tower dan juga Jambatan Sultan Muhammad Al-Fatih lah daripada Üsküdar ni. Dan dekat Üsküdar ni juga terletaknya Maiden Tower lah, satu menara kecil yang satu menara je yang tak kat Selat Bosphorus tu. Dan dekat Üsküdar ni banyak orang-orang memancing lah, memang sangat tenang. Okey, dekat Üsküdar ni juga korang boleh berziarahi masjid-masjid yang berdekatannya. Contoh macam Masjid Miremah Sultan lah, masjid yang antara masjid yang terkenal dan kaya dengan sejarah yang terletak di Istanbul, Asia. Okey, kalau korang nakkan environment yang tenang, korang boleh ke Üsküdar. Tempat yang terakhir bagi aku yang worth untuk pergi ialah Istana Dolmabahce. Okey, Istana Dolmabahce ni merupakan istana yang dibina oleh Presiden Turki yang pertama, iaitu Mustafa Kemal ataupun dikenali sebagai Atatürk. Okey, apa yang specialnya Istana Dolmabahce ni? Istana Dolmabahce ni tempat kediaman Mustafa Kemal lah sepanjang dia memerintah. Dan di Istana Dolmabahce juga merupakan tempat beliau meninggal dunia. Okey, dekat kalau korang pergi ke Istana Dolmabahce tu, ada satu jam statik menunjukkan masa di mana Mustafa Kemal tu meninggal dunia. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau korang pergi ke Turki, memang orang Turki ni dia memang bangga dengan sejarah dia. Janganlah sesekali kita menghina sejarah mereka, dan terutama sekali presiden pertama dia orang lah, iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Okey, kerana pandangan sejarah Mustafa Kemal Atatürk bagi dia orang dengan kita sangatlah berbeza, kerana dia menganggap Mustafa Kemal Atatürk tu sebagai hero diorang yang telah menyelamatkan Turki daripada penjajah luar. Okey, kalau tak ada Mustafa Kemal Atatürk tu, Turki bukanlah Turki yang sekarang lah, dan mereka sangat menyanjungi Mustafa Kemal tu. Okey, itu saja untuk video hari ini berkenaan dengan tempat yang wajib korang pergi di Istanbul. Kalau korang tak pergi kat tempat-tempat yang aku mention ni, memang tak sah lah trip korang ke Istanbul tu. Okey, sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah tekan like, share dan subscribe, kerana segala like anda membuatkan aku lebih bersemangat untuk share
tips travel sepanjang pengalaman aku travel 44 negara. So, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao, ciao.